Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada yang dihormati Imam Besar Masjid Wilayah Persekutuan yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para a'immah, para masyayikh yang berada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat, hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan meneruskan pengajian kita kitab Siyarus Salikin dalam program Serambi Ilmu Online, iaitu dalam ilmu tasawuf, kitab Siyarus Salikin yang dikarang oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. InsyaAllah kita berada pada juzuk kedua, bab kelima, iaitu berkenaan tentang adab-adab bersahabat, tepatnya muka surat 308. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kita mula pada muka surat 308. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi, amin. Dan sunat serta memberi salam itu berjabat tangan, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal mu'minani fatasafaha, qusimat bainahuma sab'una maghfiratan, tis'atun wa sittuna li ahsanihima bishran." Hadis ini rawahu al-Kharaiti fi makarimil akhlaq, menurut takhrij al-Iraqi dhaif. Artinya, apabila berjumpa dua orang mukmin, maka berjabat tangan keduanya itu, nescaya dibahagikan antara keduanya itu 70 ampunan. 69 bagi yang terlebih baik daripada keduanya kesukaan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqa muslimani wa sallama kullu wahidin minhuma ala sahibihi wa tasafaha nuzilat bainahuma mi'atu rahmatin lil badi'i tis'una wa lil musafihi 'asharatun." Hadis ini rawahu al-Bazzar wal Kharaiti fi makarimil akhlaq, dengan hadis yang dhaif menurut takhrij al-Iraqi. Artinya, apabila berdapat dua orang muslim, maka memberi salam tiap-tiap satu daripada keduanya atas taulannya, dan berjabat tangan keduanya itu, nescaya diturunkan antara kedua itu 100 rahmat, bagi yang memulai 90, dan bagi yang berjabat tangan itu 10. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Kedua hadis ini, walaupun derajatnya dhaif, tapi kita sedang berbicara berkenaan tentang fadailul a'mal. Berbicara tentang fadailul a'mal. Fadailul a'mal ini adalah amal-amal yang difadailkan. Ini fadailul a'mal. Yang dianggap, ialah kita nak beramal je, bukan dengan bersifat hukum hakam, halal dan haram ataupun akidah. Lalu dia mengajarkan bahawa kita dianjurkan dan disunatkan sunat untuk berjabat tangan, musafahah. Sebagai sahabat, al-muslim akhul muslim, maka salah satu adab bersahabat adalah berjabat tangan. Dan saya rasa kita semua sepakat dalam bab ini. Sebab itu diambil lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
tamamu tahiyyatikum bainakumul musafahatu. Rawahu al-Kharaiti fi Makarimil Akhlaq dengan hadis yang dhaif menurut Takhrij al-Iraqi. Maksudnya, artinya kesempurnaan penghormatan kamu, yakni kesempurnaan memberi salam yang jadi haluan permulaan percakapan antara kamu itu, iaitu berjabat tangan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Perkara ini juga dikukuhkan dengan apa yang telah diajarkan oleh ulama as-salafus salih. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali setelah Al-Quran, As-Sunnah, dari mula yang sahih dan yang dhaif dan lainnya, barulah nanti dibawakan kalam-kalam ulama as-salafus salih atau dimulai dengan para sahabat. Dan Al-Imam Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, dia basically meringkaskan dan mensyarahkan Ihya Ulumuddin ini. Maka tentulah dalam menyusun kitab Syarhus Salikin ini, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani meneruskan perbahasan iaitu kalam Al-Imam para salafus salih, iaitu dengan kalam ulama. Jadi Syekh Abdul Samad Al-Falimbani berkata, dan berkata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, al-musafahatu tazidu fil wuddi. Al-musafahatu tazidu fil wuddi. Kalam Hasan Al-Basri ini bermaksud, artinya berjabat tangan itu menambahi di dalam berkasih-kasihan. Jadi berjabat tangan itu menambahi di dalam berkasih-kasihan. Ini menambah dalam berkasih-kasihan. Maksud berkasih-kasihan, kalau kita salam, kita seperti ada sentuhan rohani antara kita dengan kawan kita. Dalam erti semakin tambah rasa mawaddah, tambah rasa perdamaian, berkasih-kasihan. Kawan kita susah, kita tolong. Itu maksud dia, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Sebab itu disebutkan lagi, dan berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani menukilkan dari Imam Ghazali, wala ba'sa biqubalati yadil mu'azzami fid din tabarrukan bihi wa tawqiran lahu. Ini artinya, dan tiada mengapa mengucup tu mencium dengan mulut akan tangan orang yang dimuliakan di dalam agamanya kerana mengambil berkat dengan dia dan kerana mentakzimkan akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini yang disebutkan tentang Al-Imam Al-Ghazali tentang kesunahan untuk kita mencium tangan atau mengambil barakah daripada sadatil ulama, daripada ulama-ulama, orang-orang yang alim, dengan cara mengucup tangannya seperti halnya kita mengucup tangan bonda kita, ayahanda kita. Dan adalah diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, padahal ia berkata, qabbalna yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya kami kucup akan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia kami kucup akan tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahawa para sahabat juga melakukan penghormatan dengan mencium tangan. Tapi hari ini dah terbalik. Kadang-kadang kita tunduk untuk cium tangan, dituduh merokok, melakukan rokok. Ban. Dia kata ini tak boleh. Dia pakai hadis tak boleh merokok. Bukan merokok, merukuk. Dia kata tak boleh. Itu hanya kepada Allah. Padahal membongkok itu adalah untuk kita turunkan, rendahkan diri kita biar kita dapat mencium tangan
para ulama guru kita misalnya, ataupun bonda dan ayah kita, atuk kita. Ia suatu penghormatan. Bahkan ada yang hari ni waktu saya di negara Arab, jumpa beberapa kawan Salafi Wahabi, kawan. Bila cium tangan dia kata tak boleh bid'ah. Semua bid'ah. Dia kata tak boleh syirik. At-ta'zim lillahi faqat. Dia kata mengagungkan itu hanya kepada Allah. Dia ingat kita ni tak pandai baca kitab. Saya berhujah lah. Dia kata tak. Memanglah takzim hanya kepada Allah. Itu takzim sebagai uluhiyah. Tapi at-takrim, mengikramkan ulama, mengikramkan orang alim ini disebut dalam banyak nas. Disebut oleh para ulama. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini. Lalu dikatakan di sini, dan berdapat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka berjabat tangan keduanya. Maka mengucup ia akan tangan Sayyidina Umar. Maka lalu menangis keduanya. Masya Allah. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan makruh pada ketika memberi salam itu menundukkan kepala. Memberi salam menundukkan kepala itu hukum dia makruh. Syahdan berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wal qiyamu makruhun ala sabilil i'zam la ala sabilil ikram. Ulama dah syarah dah beri penerangan yang jelas. Jadi hadis ni dia kena faham. Dia kena faham dengan fikih dia. Usul fiqh diterapkan untuk memahami nusus nas-nas syarak. Maksud dia apa? Artinya dan berdiri itu makruh atas jalan membesarkan. Kita tengah duduk, ada orang datang masuk, kita berdiri kerana i'zam. Itu makruh. Kerana i'zam. Sebab ada hadis Nabi SAW, jangan kalian berdiri bila aku masuk. Jadi ulama membahas, kalau Nabi pun saja melarang untuk berdiri, kita dia masuk, apatah lagi selain Nabi. Lebih kurang macam tu. Tapi itu ala sabilil i'zam. Mungkin kerana kekayaan dia ke, kerana politik dia ke, atau apa. Ini baru makruh. Tapi ala sabilil ikram, bukan kerana menghormati, memuliakan. Ikramud duyuf. Maksud ikramud duyuf ini adalah memuliakan tetamu, memuliakan guru, memuliakan para ulama, memuliakan orang-orang yang alim. Ini la sabilil ikram. Bezakan al-ikram dengan i'zam. Itu tergantung hati. Sebab itu tidak mudah-mudah untuk kita menuduh, hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Ini. Lalu artinya dan berdiri itu makruh atas jalan membesarkan, dan tiada makruh berdiri itu atas jalan memuliakan orang yang datang kepadanya itu. Ini. Jadi kena bezakan. Kita kena bezakan. Dengan sekarang ini, kita bahaya mengkultuskan, bahaya ta'assub. Betul? Bahaya. Tapi nak tahu apa dhabit ta'assub, apa dhabit kultus. Everybody can say, ni kultus, ni ta'assub. So what is the dhabit? Apa dia punya kayu ukur? Ini dikatakan kultus, ini dikatakan ta'assub. Macam mana? Ni. Kalau hanya sebab dia cinta sangat dengan guru dia. Apa beza dengan orang politik? Orang politik jangan cakap Syekh, guru jelas-jelas salah. Pemimpin politik jelas-jelas salah pun kali betul. Jangankan salah. Dah jelas-jelas solat duit rakyat pun boleh juga betul. So tak boleh macam tu. Kena jelas. Bila kita nak membahas perkara ini secara hukum hakam, ulama kata dia kena jelas. Apa dawabit dia? Bila kita nak haramkan, nak sesatkan, apa dawabit dia? Kena pasti. Dalam hal ini hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Cuba kita lihat Imam Ghazali dia bagi kayu ukur. Mentakzim i'zam. I'zam boleh jadi makruh. Tapi kalau ikram, dia bukan penyebab kepada kemakruhan tadi. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah. Dan berkata Imam Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, ma kana syakhsun ahabba ilaina min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanu
idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalika. Rawahu At-Tirmizi. Riwayat Imam At-Tirmizi menurut Takhrij Al-Iraqi. Menurut Takhrij Al-Iraqi. Imam Tirmizi adalah ulama yang hebat. Dia seorang muhaddis yang terkenal, yang mana dia meriwayatkan hadis, ada yang hasan, ada yang macam-macam, ada yang dhaif dan lain-lain. Juga fikih dia apa? Fikih hadis tersebut. Ini juga penting. Artinya, tiada ada seseorang yang terlebih kasih kepada kami daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah mereka itu apabila melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tiada mereka itu berdiri kerana mengetahui mereka itu daripada benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi yang demikian itu. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan pada satu riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuni fala taqumu kama tasna'ul a'ajimu." Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya apabila melihat kamu akan daku, maka jangan kamu berdiri seperti dibuat oleh orang A'jam. Nah, ini hadis yang saya sebutkan tadi. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yumathila lahu ar-rajulu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Menurut hadis ini takhrij rawahu Abu Dawud At-Tirmizi dalam ditakhrij oleh Imam Al-Iraqi, bermaksud artinya barang siapa menyukakan akan dia bahawa membesarkan baginya oleh orang laki-laki dengan berdiri, nescaya duduklah ia pada tempatnya di dalam api neraka. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Demikianlah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. Dan berkata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu di dalam kitabnya Al-Ghunniyah. Apa dia kata? Wa yustahabbu al-qiyamu lil imamil adili wal walidaini wa ahli din wal wara'i wal ikramin nasi. Justru Syekh Abdul Qadir Jailani dia menjelaskan di mana tempat disunahkan. Artinya, dan sunat berdiri itu kerana memuliakan bagi imam yang adil, pemimpin yang adil, kan? Dan memuliakan dua ibu bapanya, dan memuliakan bagi orang ahli din, yakni yang mempunyai ilmu agama, dan memuliakan orang yang wara', dan memuliakan bagi orang yang mulia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nah, ini. Jadi memang ada hadis yang kata makruh, but dia tidak difahami literal seperti itu. Akan tapi dia perlu difahami dengan fikih dia. Sebab itu diperlukan pentafsiran hadirin wal hadirat hafizakumullah yang diberikan oleh para ulama bagi nas-nas tersebut. Dan adalah dalil yang demikian itu adalah ma ruya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arsala ila Sa'din radhiyallahu anhu fi sya'ni ahli al-Quraidah faja'a ala himarin akmar, yaitu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumu ila sayyidikum. Ini ada dalil lain. Iaitu apa? Artinya hadis yang diriwayatkan oleh setengah ulama bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh datang akan Sa'ad radhiyallahu anhu pada bicara kelakuan ahli Quraidah. Maka datang ia berkenderaan di atas keldai yang sangat putih. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi segala orang yang padanya itu, berdirilah kamu kepada penghulu kamu. Boleh pula berdiri. Ini yang dipanggil bahawa satu ayat atau hadis kadang
perlu ditafsir bersamaan dengan sumber-sumber dan nas-nas yang lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi dalil yang demikian itu iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala Fatimah radhiyallahu taala anha qamat ilaihi fa akhadhat bi yadihi wa qabbalathu wa ajlasathu fi mahalliha. Wa idza dakhalat ilaihi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha wa akhadha biyadiha wa qabbalaha wa ajlasaha. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Yang bermaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ia kepada Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, maka berdiri ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mengambil ia akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucup ia akan dia dan menudukkan dia akan dia pada tempatnya. Dan apabila masuk Sayyidatina Fatimah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya. Maka mengambil ia akan tangannya, maka mengucup ia akan dia dan menundukkan ia akan dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ni. Dan lagi dalil yang demikian itu iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata. Jadi hadis ini rawahu al-Hakim, menurut riwayat al-Hakim. Iza ja'akum karimu qaumin fa'akrimuhu. Artinya, apabila datang akan kamu orang yang mulia daripada suatu kaum, maka muliakan oleh kamu akan dia. Ini perintah untuk kita memuliakan tamu-tamu kita, memuliakan. Dan cara muliakan itu tadi seperti yang disebutkan dalam hadis sebelum ini, kisah Aisyah Fatimah radhiyallahu anha apabila nampak kan Rasulullah SAW idza dakhala ala Fatimah, masuk adalah Rasulullah SAW apabila masuk ia kepada Sayyidina Fatimah, maka berdiri ia kepada Rasulullah SAW. Jadi Fatimah berdiri untuk menghormati ayandanya yang juga merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fa'akrimu. Jadi hadis ini saling mentafsiri. Satu mentafsir yang lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Rawahu al-Hakim menurut takhrij al-Iraqi. Lalu dikatakan, dan yang demikian itu membawa kepada berkasih-kasihan di dalam hati. Ini semua membawa kepada kasih-kasihan dalam hati. Maka sunat berdiri itu bagi orang yang soleh-soleh. Orang yang soleh-soleh yang baik. Dan makruh berdiri bagi orang yang berbuat maksiat. Dan bagi orang yang fasik. Jadi kalau orang yang soleh-soleh, ya. Orang yang fasik. Lebih-lebih lagi orang yang sesat. Kalau sesat nak tabaruk apa? Jadi saya ingat ada yang kata, tengok ni. Samalah geng golongan Arqam dengan golongan tarekat tasawuf. Satu geng sebab Arqam tu memang tarekat. Kita dah jelaskan bahawa tarekat Arqam bukan tarekah. Arqam adalah jamaah. Dia dibentuk pada tahun 1968. Tarekah dah dibentuk lama, ratus tahunan dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Diikuti oleh banyak ulama. Dua benda yang berbeza. Tapi samalah dia tabaruk. Macam orang tarekat bertabaruk. Kan? Sampai menuduh mengambil kubahan kaki air lah, minum. Mana ada macam tu. Tapi kita kabarkan. Memang tabaruk ada dalam syarak. Dengan cara yang betul. Dan dengan orang yang betul. Apa yang maksud dengan orang yang betul? Ialah dia kena orang yang alim, yang soleh, yang dimuliakan. Bukan di kalangan orang yang ini dia sebut. Bukan di kalangan ahli maksiat. Dan bukan kepada orang yang fasik. Bukan yang ahli maksiat, bukan orang yang fasik. Kalau ahli maksiat dan orang yang fasik, tak nak tabaruk apa. Begitu juga dengan apa? Begitu juga dengan yang dipanggil sebagai ahlul bidah. Ahlul bidah itu fasik.
Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tak sunat lah. Ini tabarruk, menghormati, berdiri dan lain-lain. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi jangan samakan dua benda yang berbeza. Berarti boleh ke tarekah ni sampai minum air kaki? Mana ada? Sakit perut lah kalau minum air kaki dia. Tak ada lah nak minum kaki-kaki. Itu nanti sakit perut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Demikianlah disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu di dalam kitabnya yang tersebut itu. Ini yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya tersebut itu. Dan setengah daripadanya bahawa memeliharakan marwah, harga diri orang yang muslim dan memeliharakan akan dirinya dan hartanya daripada dizalim oleh orang, kerana sabda Nabi SAW, man radda an irdi akhihi kana lahu hijaban minan nari. Rawahu At-Tirmizi menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, barang siapa menolakkan daripada marwah saudaranya yang muslim, nescaya adalah ia terdinding daripada api neraka. Man radda an irdi akhihi, barang siapa menolakkan daripada marwah saudaranya yang muslim, nescaya adalah ia terdinding daripada api neraka. Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mri'in muslimin yaruddu an irdi akhihi illa kana haqqan 'ala Allah an yarudda anhu nar jahannama yaumal qiyamati. Rawahu Ahmad menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, tiada daripada orang yang muslim yang menolakkan daripada marwah saudaranya yang muslim, melainkan adalah ia hak atas Allah Ta'ala bahawa menolakkan daripadanya akan api neraka Jahannam pada hari kiamat. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini menurut Takhrij Al-Iraqi, iaitu hadis riwayat Imam Ahmad. Dan riwayat daripada Anas radhiyallahu anhum bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dzukira indahu akhuhul muslimu wa huwa yastati'u nasrahu falam yansurhu adhallahu Allah taala fid dunya wal akhirati. Wa man dzukira indahu akhuhul muslimu fanasarahu nasarahu Allah taala fid dunya wal akhirah. Rawahu Ibnu Abi Dunya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya dengan kaul yang dhaif. Artinya, barang siapa disebutkan oleh orang padanya akan saudaranya yang muslim dengan perkataan yang jahat, yang memalu akan dia, padahal kuasa ia menolong akan dia, maka tiada mahu ia menolong akan dia, nescaya menghinakan akan dia oleh Allah Ta'ala di dalam dunia dan di dalam akhirat. Dan barang siapa disebut oleh orang padanya akan saudaranya yang muslim dengan perkataan kejahatan yang memalu akan dia, maka menolong ia akan dia, nescaya menolong akan dia oleh Allah Ta'ala dengan dia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Ini pentingnya. Bila ada orang lain memfitnah saudara muslim kita, kita bela dia, kita tolong dia, Allah bagi kita pahala. Hadirin wal hadirat. Ini. Jadi lebih-lebih lagi sekarang ni zaman fitnah. Fitnah sana, fitnah sini. Saya kalau tengok fitnah zaman sekarang ni, Masya Allah. Dengan semudah send WhatsApp, fitnah disebar. Orang besar-besar, berpangkat besar-besar pun boleh buat fitnah. Benda yang lain dia cerita lebih-lebih. Cerita, dia exaggerate cerita tu. Walaupun orang agama. Yang ditengok buruk saja tu. Buruk saja. Saya dah kena dan saya tahu bagaimana orang tasawuf, orang tarekat difitnah oleh golongan Wahabi ni, saya tahu. Macam-macam dia buat cerita. Dan zaman ni zaman macam-macam. Saya bagi contoh. Dalam ilmu tasawuf dan tarekat, kita ada yang namanya suluk.
Suluk tu apa? Iaitu khalwah dalam bahasa Arab. Bersendirian. Iaitu duduk bersendirian dalam bilik, berzikir atau pergi bersama guru dan ramai-ramai murid. Ditutup dengan kelambu untuk berzikir masing-masing, tidak berbicara, tidak apa, berzikir. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Nama dia suluk. So yang namanya suluk ni kadang ada 3 hari, ada 40 hari, ada 1 hari, tergantunglah. So bila tengah suluk, bayangkan orang kena suluk 40 hari. Dia kata apa? Dia buat conclusion terus. Tarekat ini tidak solat Jumaat. Sebab apa tak solat Jumaat? Dia sedang suluk. Dia suluk 40 hari. Dia tinggalkan Jumaat. Bagi kesimpulan. Mana dia tahu tarekat tu tak solat Jumaat? Mana dia tahu tak solat Jumaat? Buat suka hati je fitnah. Padahal tarekah itu, walaupun dia suluk 40 hari, bila hari Jumaat, jamaah yang lelaki pergi solat Jumaat, diajarkan dengan cara apa? Berjalan melihat di atas tanah. Melihat tanah. Jangan tengok kiri dan kanan. Pergi menuju masjid. Solat di masjid. Dengan solat sunat tu, dengan khutbah dan doa khutbah dan solat Jumaat 2 rakaat. Habis solat Jumaat, solat sunat semua, bangun dan balik tengok bawah. Jangan tengok kiri kanan. Kalau ada orang menyapa Assalamualaikum, jawab Waalaikumsalam, tengok bawah. Ini untuk apa? Supaya dia sedang dalam keadaan suluk. Tapi tetap wajib solat Jumaat. Tiba-tiba ada orang kata, tengoklah ni, dia tak solat Jumaat. Macam mana? Kecuali ada satu kes. Dia pergi suluk. Suluk dia tempat yang memang tak ada orang. Nak solat Jumaat macam mana? Contoh dia, memang tak ada orang. Dia pergilah dekat mana seorang-seorang nak berzikir berhari-hari. Dia cuba untuk tenangkan diri dia, gundah gulana yang ada di diri dia, nak rawat dengan baca Al-Quran, dengan bersolawat, dengan berzikir, dengan berwirid, dengan beramal. Healing, tengah healingkan diri dia. Macam mana? Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tentulah dia ada hak untuk melakukan perkara tersebut. Dia tahu diri dia sakit, dia perlu ketenangan. Kita yang normal ni pun yang kerja lama teringin nak bercuti. Yalah, banyak cuti, jalan sana, jalan sini, habiskan duit. Ada orang, dia lebih suka apa? Dia pergi trekking, naik bukit, relax, tengok kehijauan sorang-sorang, cuba survival sorang-sorang, pakai tenda sorang-sorang, makan sorang-sorang. Apa bezanya dengan orang yang ingin pergi bersendirian untuk membesarkan hati dia? Di mana di situ tak ada orang sama sekali. Tak ada orang bila dia bermusafir, tidak ada orang, kan? Tak ada orang sama sekali. Macam mana nak kumpul 40 orang kewajipan Jumaat? Itu kes lain. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin wal hadirat hafizakumullah. So jangan mudah nak fitnah. Dan orang tarekat ini yang paling banyak difitnah pada hari ini. Maka ini yang disebutkan di sini. Iaitu apa? Kita menolong orang yang kena fitnah, Allah akan berikan jalan kita. Pada hari ini. Banyak yang kita lihat. Kawan-kawan ahli sunnah wal jamaah yang memperjuangkan ahli sunnah wal jamaah difitnah. Yang memperjuangkan undang-undang mufti wilayah persekutuan. Macam-macam dia orang kata. Dia orang kata, nanti kalau perjuangkan undang-undang ini, maka siapa yang tak ikut Asy'ariyah Maturidiyah, maka dia bukan lagi Muslim. Macam mana boleh kata macam tu? Itu fitnah. Asy'ariyah Maturidiyah, mana ada fitnah orang? Mana ada kafirkan orang? Asy'ariyah Maturidiyah ini berpegang teguh bahawa la nukaffiru ahadan min ahli kiblat. Kami tidak mengkafirkan seorang pun daripada ahli kiblat. Jangan nak mudah tuduh orang. Dengar sebelah pihak, buat konklusi. Cubalah dengar daripada banyak orang, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu disebut di sini. Dan setengah daripadanya tasmiyatul afis, iaitu apa? Yakni menjawab akan orang yang bersin. Iaitu apa? Menjawab orang yang bersin dengan kata yarhamukallah. Kerana menyuruh Nabi SAW bagi orang yang bersin itu mengucapkan alhamdulillahi ala kulli halin. Dan menyuruh pula ia bagi orang yang menjawab itu mengucap yarhamukallah. Dan menyuruh pula bagi orang yang bersin itu menjawab pula dengan yahdikumullahu wa yuslihu balakum.
Dan pada satu riwayat dengan katanya yaghfirullahu li walakum. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini. Lalu dia kata, dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ia bersin, meringankan ia akan suaranya dan menutup ia akan mukanya. Jadi bila bersin, iaitu apa? Meringankan ia akan suara pelan-pelan. Macam tu. Lalu dengan tutup mukanya. Biar tidak apa? Biar virus tu tak pergi tempat lain. Ni Abu Hurairah pun dah buat dah. Ni secara sains je lah. Wallahu alam. Tapi ini yang sabit di dalam kitab ini yang menyatakan perkara tersebut. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Ini perkara yang perlu untuk kita jaga, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat hafizakumullah. Lalu dia kata di sini pula, iaitu dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-utasu atis, tadi atis, al-utasu minallahi wa tatha'ubu minasyaitan, fa idza tatha'aba ahadukum falyadah yadahu ala fihi, fa idza qala ha fa inna syaitana yadhaku min jawfihi. Hadis ni sahih, rawahul Bukhari wal Muslim, muttafaqun alaih. Iaitu apa? Ni dia kata di sini, artinya bersin itu daripada Allah Ta'ala dan menguap itu daripada syaitan. Maka apabila menguap seorang daripada kamu, maka hendaklah menaruhkan tangannya di atas mulutnya itu tutup. Maka menaruhkan tangannya di atas mulutnya itu, adab dia ditutup. Maka apabila mengata ia ha contoh dia menguap kan, contoh dia, maka adalah syaitan itu tertawa-tawa di dalam perutnya. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utisa indahu, man utisa indahu fasabaqa ilal hamdilillah lam yashtaki khasiratahu. Hadis rawahu at-Tabrani fil Awsati menurut takhrij al-Iraqi dengan hadis yang dhaif. Artinya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Artinya barang siapa terbersin orang pada sisinya, maka lekas ia kepada mengucap alhamdulillah sebelum orang yang bersin itu mengatakannya. Nescaya tiada mengadu ia akan sakit pinggangnya. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan berkata Ibrahim An-Nakhai, radhiyallahu anhu, idza atasa ala qada'i hajati fala ba'sa bi an yadhkurallah. Artinya apabila bersin seorang atas qada' hajat, maka tiada mengapa ia menyebut akan zikrullah, yakni menyebut akan alhamdulillah. Ini iaitu bersin atas qada' hajat, maka tiada mengapa ia menyebut akan zikrullah walaupun dia sedang qada'il hajat, maka ia sunat mengucapkan alhamdulillah di dalam hatinya. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan berkata Ka'ab radhiyallahu anhu, riwayat Ka'ab radhiyallahu anhu, apa dia kata? Iaitu qala Musa alaihissalam, telah berkata Musa alaihissalam, ya Rabbi aqaribun anta faunajika am ba'idun faunadika, faqala ana jalisu man dzakarani, faqala ya Rabbi فأنا نكون على حال نجلك أن نذكرك عليها كالجنابة والغائط فقال اذكرني على كل حال. Yang bermaksud, tuan-tuan, artinya menyembah Nabi Musa alaihissalam dengan katanya, ya Tuhanku, adakah engkau hampir kepadaku maka aku berbisik-bisik akan dikau, atau jauh engkau daripadaku maka aku memanggil akan dikau.
Maka firman Allah Ta'ala, aku sekedudukan akan orang yang menyebut akan daku, yakni aku hampirkan rahmatku akan orang yang menyebut akan daku. Maka menyembah Nabi Musa AS, wahai Tuhanku, maka aku barangkali ada di atas hal yang tiada sesuai untuk menyebut akan dikau atasnya, seperti di dalam janabah dan qada hajat. Maka firman Allah Ta'ala, sebut olehmu akan daku atas segala kelakuan. Walaupun seperti itu, tetap menyebutnya atas apa? Iaitu atas segala kelakuan. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan kata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, dan harus menjawab bersin perempuan orang yang tua, dan makruh menjawab bersin perempuan yang muda. Ni sebab takut fitnah. Sebab ada unsur takut fitnah orang yang muda. Lalu dia kata, dan sunat menjawab bersin kanak-kanak dengan kata baginya burika fik. Burika fik artinya semoga diberi berkat akan dikau. Atau dikata baginya jabarakallah, artinya semoga menyempurna akan dikau oleh Allah Ta'ala. Dan setengah daripadanya apabila terkena bercampur dengan orang yang jahat kelakuannya, maka sejuknya membaikkan perangainya akan dia dan memeliharakan kejahatan itu. Dan berkata setengah ulama, khalisil mu'mina mukhalasatan wa khaliqil fajira mukhalaqatan fa innal fajira yarda bil khuluqil hasani fi dhahiri. Artinya, ikhlaskan olehmu apabila bercampur dengan orang yang mukmin, dan baikkan akan perangaimu apabila bercampur dengan orang yang jahat, padahal salahi olehmu akan kejahatannya itu, kerana orang yang jahat itu reda dengan perangainya yang baik. Wa fil khabari ma waqa ar-rajulu bihi irdahu fa huwa lahu sadaqatun, iaitu rawahu Abu Ya'la wa Ibnu Adi. Menurut Al-Iraqi, hadis ini dhaif. Artinya, dan tersebut di dalam hadis Nabi SAW bahawa sesuatu yang memeliharakan seorang dengan dia itu akan harga dirinya, maka iaitu sedekah baginya. Wa fil athari khalitun nasa bi'amalikum wa zayiluhum bil qulub. Artinya, dan tersebut di dalam athar, bercampur kamu akan manusia dengan amal kamu dan salahi oleh kamu akan mereka itu dengan hati kamu. Ini. Dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hadha ma'nal mudarati wa huwa ma'aman yukhafu syarruhu. Artinya, dan inilah makna al-mudarat, yakni menjinakkan hati orang. Dan mudarat itu iaitu serta orang yang ditakuti akan kejahatannya itu terlebih muakkad. Seperti firman Allah Ta'ala, idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Artinya, tolakkan olehmu akan kejahatan itu dengan yang terlebih baik. Surah Al-Mu'minun ayat ke-96. Dan lagi firman Allah Ta'ala, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Artinya, dan menolakkan mereka itu dengan kebajikan akan kejahatan. Ini surah A'raf 22. Dan berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pada mentafsirkan ayat ini, yakni menolakkan kejahatan dan kesakitan dengan memberi salam akan dia, dan dengan mudarat, yakni menjinakkan dengan perkataan yang baik pada zahir dan berbuat kebajikan kepadanya, sedangkan hati yakni pada batin itu menyalahi akannya. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan tersebut di dalam hadis Nabi SAW, mudaratun nasi, jinakkan manusia itu maksudnya kita baik dengan manusia. Sadaqatun adalah sadaqah. Murawahu Tabrani wa Abu Nuaim. Riwayat Imam Tabrani dan Abu Nuaim dalam Maqasid Hasanah bab Ra'sul Aql. Maqasid Hasanah tu Imam Sakhawi kalau tak salah yang garang. Kitab Imam As-Sakhawi. Artinya menjinakkan manusia itu iaitu sedekah.
Dan berkata Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi As-Sufi Al-Hatimi di dalam Futuhat Makkiyah. Dan ini bukti bahawa Syekh Abdul Samad Falimani dan ulama Melayu semua banyak mengambil istifadah daripada muallafat dan karangan Syekh Muhyiddin bin Arabi dengan makna yang betul, bukan dengan makna yang salah. Apabila maknanya zahirnya seperti salah, maka dialihkan pada dengan makna yang betul. Apa kata Ibn Arabi? Fal mu'minu al-mudari munafiqun lakinnahu najin wa fa'ilu khairin. Yang bermaksud artinya, orang yang mukmin yang mudari, yang melakukan perbuatan mudarat, kan, itu iaitu munafik, tetapi lepas ia daripada kejahatan dan lagi ia berbuat kebajikan. Dan lagi setengah daripadanya, bahawa menjauhi akan bercampur dengan orang yang kaya. Jadi termasuk daripada adab kita adalah menjauh daripada bercampur dengan orang yang kaya, dan seyuknya bercampur dengan orang yang miskin dan berbuat kebajikan kepada segala anak yatim supaya tak zahir perasaan sombong. Dan adalah Nabi SAW berdoa dengan sabdanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis ini rawahu Ibnu Majah dan Hakim menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, wahai Tuhanku, hidupkan olehmu akan daku dalam keadaan miskin, dan matikan olehmu akan daku dalam keadaan miskin, dan bangkitkan olehmu akan daku di dalam perhimpunan orang yang miskin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa katanya? Kana Sulaimanu alaihi salam. Kana Sulaimanu alaihi salam fi mulkihi idza dakhala al-masjid fara'a miskinan jalasa ilaihi wa qala miskinun jalasa miskinan. Artinya, menurut Imam Ghazali dia cerita, dan adalah Nabi Sulaiman alaihi salam di dalam kerajaannya, apabila masuk ia ke dalam masjid, maka melihat ia akan orang miskin, maka duduk ia kepadanya dan bersabda ia, apa dia kata? Ini orang miskin, duduk ia bersama orang miskin. Ini orang miskin, duduk ia bersama orang miskin. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Dan berkata Ubadah binti Syamit binti Suamit radhiyallahu anhu, inna linnari sab'ata abwabin, salasatun lil aghniyai wa salasatun lin nisa'i wa wahidun lil fuqara'i wal masakin. Artinya bahawasanya bagi neraka itu 7 pintu. 3 pintu bagi orang kaya, dan 3 pintu bagi orang perempuan, dan 1 pintu bagi orang fakir dan miskin. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Adapun kelebihan anak yatim itu, iaitu sabda Nabi SAW, man dhamma yatiman min abawain muslimain hatta yastaghniya faqad wajabat lahul jannatul battata. Rawahu Ahmad wa Tabrani menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, barang siapa menghimpunkan anak yatim daripada 2 ibu bapanya, yang keduanya itu muslim hingga kaya ia, maka sesungguhnya wajib baginya syurga yang tak dapat tiada. Masya Allah. Barang siapa menghimpunkan anak yatim daripada 2 ibu bapanya, yang keduanya itu muslim hingga kaya ia, maka sungguhnya wajib baginya syurga yang tidak dapat tiada. Dan lagi sabda Nabi SAW, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahataini wa huwa yushiru bi usbu'aihi. Rawahul Bukhari wa Muslim menurut Takhrij Al-Iraqi. Artinya, aku dan orang yang memeliharakan anak yatim itu di dalam syurga seperti 2 anak jari ini, padahal mengisyaratkan ia dengan 2 jarinya. Ni 2 jari ini. Dan lagi sabda Nabi SAW, man wada'a yadahu ala ra'si yatimin tarahhuman kanat lahu bi kulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu hasanatun. Rawahu Ahmad wa Tabrani menurut Takhrij Al-Iraqi, hadis dhaif. Artinya, barang siapa menaruhkan tangannya di atas kepala anak, yang menaruhkan tangan dia di atas kepala anak yatim kerana kasihan,
akan dia nescaya adalah baginya dengan tiap-tiap satu helai rambut yang dilaluinya atasnya oleh tangannya itu kebajikan. Dan lagi sabda Nabi SAW yang terakhir daripada hadis ini, khairu baitil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi wa syarru baitin minal muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rawahu Ibnu Majah, hadis yang dhaif menurut Takhrish Al-Iraqi. Artinya yang terlebih baik daripada rumah orang muslim itu iaitu rumah yang ada di dalamnya anak yatim yang diberi kebajikan kepadanya. Dan yang terlebih jahat daripada rumah orang muslim itu iaitu rumah yang di dalamnya anak yatim yang dijahati kepadanya. Wallahu alam bissawab. Dan insyaAllah itu adalah apa yang dapat dikongsikan pada hari ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan masukkan salah satu adab-adab bagi bersahabat adalah saling menasihati. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian ini pada minggu hadapan. Segala salah silap saya mohon maaf sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.